Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Walaupun dinilai sebagai salah satu negara paling selamat untuk didiami, Singapura mempunyai beberapa pembunuhan menyayat hati yang tidak dapat dibayangkan oleh kita. Singapura memang terkenal dengan antara negara yang kadar jenayahnya terendah di dunia. Malah Indeks Bandar Selamat Economist Intelligence Unit 2021 meletakkan Singapura sebagai bandar ketiga paling selamat untuk didiami, tepat di belakang Tokyo. Namun begitu, Singapura mempunyai pengalaman buruk dalam terjadinya pembunuhan yang pernah mengejutkan negara itu, daripada pembunuhan yang mengerikan terhadap 2 kanak-kanak hingga memasak bahagian badan dalam kari. Kami menyenaraikan 5 jenayah pembunuhan yang paling menyedihkan di Singapura. Penembak tepat Queenstown. Pada 18 September 1972, seorang tukang jahit yang berasal dari Malaysia berusia 22 tahun, Chen Li Zhen, sedang berjalan bersama adik perempuannya di sepanjang Commonwealth Avenue apabila dia rebah secara tiba-tiba. Zhen segera dihantar ke Hospital Besar Singapura tetapi disahkan meninggal dunia selepas 11 jam tidak sedarkan diri. Diagnosis X-ray mendedahkan dia cedera parah akibat terkena peluru yang menembusi bahagian atas dada kirinya dan mengenai jantungnya. Terdapat maklumat bahawa dia telah ditembak dari bangunan tinggi yang berhampiran, sekaligus dinamakan sebagai kes Queenstown Sniping Murder yang terkenal ketika itu. Bedah siasat kemudian mengesahkan bahawa peluru itu adalah peluru berkaliber .22, mungkin dilepaskan daripada pistol. Ini membawa kepada spekulasi bahawa tembakan itu mungkin disebabkan oleh pelepasan tidak sengaja dari jarak dekat. Bagaimanapun, ratusan temu bual dengan penduduk berhampiran dan berpuluh-puluh ujian balistik dengan senjata berdaftar milik orang awam telah gagal menghasilkan sebarang bukti konkret. Disebabkan kekurangan saksi dan motif pembunuhan, kes ini diklasifikasikan sebagai satu kes kemalangan, tetapi kes masih lagi kekal dibuka sehingga ke hari ini. Pembunuhan Huang Na. Pada 10 Oktober 2004, Huang Na, seorang pelajar darjah 2 di Sekolah Rendah Jintai, telah hilang di pusat borong pasir panjang tempat ibunya, Huang Shuying, bekerja. Ini membawa kepada pencarian Huang Na di seluruh negara dengan sokongan daripada pasukan polis serta sukarelawan. Pencarian kemudiannya diperluaskan ke bandar-bandar utama di Malaysia termasuk Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Tuk Leng Hau, seorang pembungkus sayuran di pusat pemborong dan merupakan rakan rapat pasangan ibu dan anak perempuan itu, disiasat sebagai suspek utama kehilangan Huang Na. Ketika diiring ke balai polis untuk menjalani ujian pengesan pembohongan, Tuk telah terlepas dari jagaan polis dan melarikan diri ke kampung halamannya di Pulau Pinang. Pada 30 Oktober, 9 hari selepas dia melarikan diri, Tuk menyerah diri kepada pihak berkuasa Malaysia dan diekstradisi kembali ke Singapura. Tuk mengaku telah mengikat dan menyerang Huang Na secara seksual sebelum mencekiknya hingga mati dalam permainan sorok-sorok. Mayat Huang Na kemudian dibungkus dalam beg plastik dan dimasukkan ke dalam kotak kadbord sebelum dibuang di Teluk Belangah Hill Park. Tuk dihukum gantung pada 3 November 2006 selepas penolakan rayuan dan petisyen pengampunan daripada orang ramai untuk menyelamatkan nyawanya. Pembunuhan Kari. Pada Januari 1987, Detektif G. Alagamalai menerima butiran daripada pemberi maklumatnya bahawa seorang lelaki bernama Ayakano Marimutu telah dibunuh dan disembelih menjadi kepingan sebelum dimasak di dalam kari. Di sebalik keanehan dan kekurangan bukti, Alagamalai melancarkan siasatan ke atasnya. Ia tidak lama kemudian mendedahkan bahawa Marimutu telah berada dalam pengkalan data orang hilang sejak Disember 1984. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan 8 suspek termasuk ibu Marimutu, Kamachi Krishnasamy, isterinya Nagarada Vali Ramyah, 3 abang Ramyash Ratakrishnana Ramayah, Shanmugam Chandra dan Balakrishna Ramyah Bodha serta isteri-isteri mereka. Butiran mengenai pembunuhan ngeri itu segera didedahkan oleh salah seorang suspek. Pada hari kejadian, Marimutu telah dibawa ke gereja Presbyterian Orchard di mana dia dipukul hingga mati dan dicincang
dirangsang menjadi kepingan kecil oleh Balakrishna yang merupakan tukang sembelih di gerai daging kambing. Sisa marimutu kemudiannya dimasak bersama nasi dan pelbagai rempah ratus dalam periuk aluminium besar sebelum dimasukkan ke dalam beg plastik hitam dan dibuang di beberapa tong sampah di tepi jalan. 6 daripada 8 suspek telah didakwa. Bagaimanapun, di sebalik perincian pembunuhan itu, kesemua 6 suspek dilepaskan dan dibebaskan kerana bukti yang tidak mencukupi, iaitu mayat, senjata pembunuhan atau periuk masak juga tidak ditemui. Pembunuhan ritual Tok Payuh. Pembunuhan ngeri itu mula didedahkan pada 25 Januari 1981 apabila mayat Agnes Ng Siu Hock yang berusia 9 tahun ditemui dalam beg di sebelah lift di blok 11 Tok Payuh, lorong 17. Kecederaan mendedahkan dia diliwat sebelum mati lemas. Mayat kedua, mayat Ghazali Marzuki yang berusia 10 tahun ditemui di blok 11 2 minggu kemudian pada 7 Februari. Kesan melecur dan tanda-tanda lemas ditemui pada badannya. Polis di tempat kejadian penemuan mayat Ghazali kemudian menemui jejak berdarah ke flat yang diduduki oleh Adrian Lim, isterinya Catherine Tan Mui Chu dan perempuan simpanan Ho Ka Hong. Lim adalah seorang penipu yang menyamar menjadi perantara mistik selama bertahun-tahun, telah menipu banyak wanita untuk menawarkan wang dan perkhidmatan seksual sebagai balasan bagi membersihkan kejahatan dan meningkatkan kecantikan dan kekayaan mereka. Pelbagai barangan keagamaan turut ditemui di flat itu, termasuk gambar agama Kristian, tempat berhala Hindu dan Cina yang ada di antaranya berlumuran darah. Ketiga-tiga mereka mengaku melakukan pembunuhan itu serta mengaku bahawa ia adalah satu tindakan membalas dendam terhadap polis kerana disoal siasat berterusan mengenai kes rogol yang Lim mendakwa dia telah diperangkap. Tindakan penderaan seksual dan pengambilan darah manusia yang dilaporkan semasa pembunuhan Ng dan Ghazali mendapat perhatian meluas daripada orang ramai. Pada 25 November 1988, hampir 7 tahun selepas jenayah kejam mereka, ketiga-tiga mereka dihukum gantung. Pembunuhan berganda Yishun. Pada petang 18 September 2008, warga Cina Wang Zijian bertengkar dengan kekasihnya Zhang Meng kerana wang bagi membeli ketam untuk makan malam. Kerana dihina dan menimbulkan rasa marah, Wang telah menyerang Zhang dalam tidurnya, menikam dan menetaknya sebanyak 48 kali. Wang kemudiannya membunuh anak perempuan Zhang yang berusia 17 tahun, Feng Jianyu. Pasangan itu mengalami sejumlah 98 tikaman dan tetakan. Zhang kemudian pergi ke pasangan ibu dan anak perempuan lain yang juga tinggal di apartmen yang sama. Dia memasuki bilik tidur pasangan itu dan menyerang Li Meilin yang berusia 15 tahun. Ibunya Yang Ji melarikan diri keluar dari bilik ke balkoni dapur tetapi terjatuh 6 tingkat hingga mati selepas Zhang memotong tangannya yang berpegang pada pemegang tiang buluh. Zhang kemudian kembali menyerang Li yang berjaya bertahan daripada serangan itu selepas ditetak beberapa kali di kepala, muka dan leher. Walaupun rayuannya menyatakan keadaan mentalnya, Zhang telah dijatuhi hukuman mati pada 28 November 2014. Itu adalah antara jenayah kejam yang berlaku di negara jiran kita. Mereka yang melakukan jenayah ini tidak terdiri dari satu-satu kaum atau satu-satu warga negara. Cukuplah mereka yang melakukan jenayah ini tidak berhati perut dan boleh berada atau berasal dari mana-mana sahaja. Dan mohon agar kita dijauhkan oleh Allah dari perlakuan sebegitu rupa ataupun menjadi mangsa kepada mereka ini. Sekian.